Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 1 untuk bab 7. Okey, so kita sambung kepada part yang kedua. So cikgu dah settle kepada part yang pertama. Kepada yang dah menonton, terima kasih. So kita masuk kepada part yang kedua, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so first kali kita pergi dekat introduction dululah. Okey, sedikit information yang perlu pelajar tahu. Okey, so kita tengok dekat sini. Yang pertama sekali, 2 lebih kecil daripada 6. So sebelum ni cikgu dah tunjuk. So 2 lebih kecil daripada 6. Kenapa kecil? So bila kita sambung satu kat depan, so dia jadi K lah. Bermakna 2 lebih kecil daripada 6. So yang ni cikgu dah cerita dalam video cikgu yang pertama. Okey, so dekat sini kita tengok information yang pertama. Dia ada operasi tambah dekat sini. Okey, so bila operasi tambah, simbol ketaksamaan ni tidak berubah lah. Okey, so cikgu tulis nota kat sini sikit. Operasi, okey, operasi tambah. So simbol ketaksamaan. So simbol ketaksamaan tidak berubah. Tidak berubah. Okey, so dia kekal lah. Kalau 2 tambah 3, 5. So 6 tambah 3, so 22 tambah dengan 3. So 5 lebih kecil daripada 9. So settle. Okey, untuk yang kedua. Okey, yang kedua ni operasi tolak. Okey, so operasi tolak dekat sini sama juga. Simbol ketaksamaan ni tidak berubah. So operasi tolak. So simbol dia tidak berubah juga. Nampak dekat sini, tolak 3, tolak 3, tolak. So dapat negatif 1 lebih kecil daripada 3. So sama Jadi operasi dia tidak berubah lah. So, kalau tambah dan tambah dengan tolak. Okey. Seterusnya ni pun sama juga tambah dan tolak. So operasi tidak berubah. Pelajar kena master lah yang ni. Okey, kita pergi information yang kedua. So kita tengok dekat sini. So dekat sini dia ada simbol darab. So dekat sini ada simbol bahagi. Okey, so sekarang ni pelajar kena tahu apabila kedua-dua belah ketaksamaan ni, dua-dua belah ni didarab atau dibahagi dengan satu nombor positif. Okey, so sekarang ni apabila dua-dua ketaksamaan ni didarab dengan nombor positif. Nombor positif cikgu ringkaskan nombor positif. So simbol tidak berubah. Simbol tidak berubah. Sama juga bahagi pun. Bila dibahagi dengan nombor positif, okey, simbol tidak berubah. Okey, tidak berubah. Maksudnya simbol dia kalau macam ni lebih kecil lah. Kalau lebih besar lah. Kalau kat sini kita tengok semua lebih kecil. So simbol dia tidak berubah Okey, bila dia didarab atau dibahagi dengan nombor positif. Ni point dia kat sini. Okey, so seterusnya. Okey, yang ni yang berubah ni. Yang ni pelajar kena master betul-betul. So, apabila kedua-dua ketaksamaan ni didarab atau dibahagi dengan nombor negatif. So, cikgu highlight sekali, dua sekali lah. Okey, didarab atau dibahagi nombor negatif nombor negatif. Okey, simbol ketaksamaan disongsangkan. Simbol ketaksamaan disongsangkan.
Okey. So songsang macam mana? Kita tengok contoh yang pertama. 2 lebih kecil daripada 6 So kita tulis balik 2 lebih kecil daripada 6 kat sini. So 2 didarabkan dengan negatif 3. So dia akan jadi 2 darab negatif 3. So negatif 6. Betul Okey. Jadi 6 ni pun didarab dengan negatif 3 juga. Okey. So dia akan jadi negatif 18. Okey. So dekat sini dia kata simbol yang pertama ni tidak berubah Tapi bila didarab dengan nombor negatif, simbol songsang ni kita terbalikkan yang ni. So kita dah terbalikkan dia. Nampak ni? Yang ni kita tak terbalik lagi. So yang ni kita terbalikkan. So kita dapat jawapan dia macam ni lah. Negatif 6 lebih besar daripada negatif 18. So pelajar tahu yang ni dalam sistem penomboran ni, kalau semakin ke kiri semakin kecil. Kecil. So kalau negatif 6 duduk sini, so negatif 18 duduk sinilah. Negatif 18, sorry Jadi negatif 18 ni makin lama makin kecil. Jadi logik lah. Negatif 6 ni lebih besar daripada negatif 18. Okey, nampak tak kita songsangkan dia? Okey, seterusnya. Okey, dekat bawah apabila kedua-dua ketaksamaan ni didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan ni disongsangkan. Mesti songsang. So asal dia macam ni. 2 lebih kecil daripada 6. So bila didarab dengan negatif 1, tadi kita tahu so kita ubah simbol dia. Dia jadi lebih besar. 6 darab negatif 1. So kita akan dapat negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. So pelajar take note dekat sini. Okey, ini dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan Cikgu ulang balik. Okey, yang ni kita kenali dia sebagai songsangan terhadap penambahan. Okey, so settle. Pelajar faham konsep ni? Settle Okey, so kita terus kepada contoh. So yang ni pun sama juga. Okey, yang ni cikgu settlekan sikit. 2 lebih kecil daripada 6. Jadi 1/2 lebih besar daripada 6. Maksudnya 1 bahagi dengan 2, jadi 1 bahagi 6. Okey, so bila melibatkan pecahan, kita akan songsangkan dia lah. 1/2 lebih besar daripada 1/6, betul lah. Jadi 1/2 ni 0.5. 1/6 ni 1 bahagi 6. Okey, kita akan dapat 0 point berapa lebih kecil. So kita ubah simbol dia. Okey, so dekat sini pelajar ada latihan lah. Ada latihan. Pelajar boleh cuba boleh cuba buat. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Boleh komen dekat bawah. Boleh tanya soalan nombor berapa. Contoh macam ni. Negatif 8 lebih besar daripada 16. Senang je, lebih besar. Negatif 8 lebih besar pula. Negatif 8 lebih kecil daripada 16. Senang, letak je simbol. So negatif 8 tambah 2 negatif 6. So negatif 6 lebih kecil daripada 18. So sambung seterusnya Okey, so settle contoh yang keempat lah dalam buku Okey, bukan contoh yang keempat ni, information dulu information dulu. So kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima ni penting. Okey, pelajar kena faham lah. Okey, kena faham macam mana kita nak tulis simbol ketaksamaan Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Okey, so kita tengok situasi yang pertama. Okey, Pak Samad ialah seorang pembuat gasing. Okey, uri di Kelantan. Okey, masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. So macam mana kita nak buat T itu kurang daripada
42 hari. Macam tu saja. Okey, so situasi yang kedua, dalam suatu pertandingan mancing, okey, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L, okey, panjang L ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32. Maksudnya termasuk 32 lah. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 32. So maksudnya T tu mesti lebih besar atau sama dengan 32. Sebab dia ada perkataan sekurang-kurangnya dekat sini. Okey, so C. Puan Chin membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Okey. Jika X kilogram yang diterima oleh setiap jiran, jika Puan Chin memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey, so pelajar boleh pause, pelajar boleh baca, fahamkan dulu. Puan Chin membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada kilogram. So kita ada jisim tidak lebih daripada 2 kilogram. Okey. Jisim kek itu X yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chin memotong kek kepada 10 keping. So sekarang ni dia potong 10 keping. So sekarang ni X tu kita boleh buat X mesti lebih kecil Okey, lebih kecil sebab dia kata tidak lebih 2 kilo. Maksudnya lebih kecil daripada 2 kilogram ataupun 2 kilogram lah. Okey, maksudnya 2 yang diterima oleh setiap jika Puan Chin memotong kek kepada 10. Jadi dia potong kek ni kurang daripada 2 kilogram ni kepada 10. So ketaksamaan dia macam tu lah. Okey, so last sekali, Encik Mohan ialah seorang ahli perniagaan. Dia ingin mendermakan 3% daripada keuntungan yang diperolehi pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Okey, so dia nak derma 3%. Okey, keuntungan P dalam RM yang diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi 240 sebulan. Okey, so sekarang ni kita tahu dia nak derma 3%, 3% daripada keuntungan dia P lah. Okey, lepas tu dia kata apa dekat sini? Yang diperoleh oleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi 240. Jadi 3/10 ni mesti lebih besar daripada 240. Okey, so settle. Contoh yang kelima. Mudahnya Okey, so kita pergi kepada contoh yang keenam. So ni pun situasi juga. Tuliskan satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, sekarang ni dia kata H tu lebih besar atau sama dengan 110. Okey, kat sini H lebih besar atau sama dengan 110. Okey, dengan H ialah tinggi penumpang, yang ni tinggi penumpang dalam cm yang dibenarkan menaiki roller coaster. Okey, so kita nak buat macam mana? Okey, tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mesti sekurang-kurangnya 110. Okey, boleh pelajar boleh buat ayat pelajar sendirilah. Okey, so dekat sini kita boleh buat tinggi penumpang okey yang dibenarkan menaiki roller coaster. Okey, mestilah sekurang-kurangnya
Okey, 110 cm. Okey, kenapa kita pakai sekurang-kurangnya? Sebab dia termasuk 110 cm. Okey, ni point dia. Kalau kita kata lebih daripada 110, salah lah. Sebab dia termasuk, dia ada sama dengan dekat situ. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B. T lebih kecil daripada negatif 5. T ialah suhu. Yang ni suhu. Okey, dalam degree Celsius lah. Pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Okey, kita boleh tulis suhu pada ruang pembeku dalam peti sejuk sekurang-kurangnya. Boleh pakai ya? Sekurang-kurangnya tak boleh. Mesti kurang daripada negatif 5. Sebab dia tak ada sama dengan kat sini. So, kita tulis mula. Okey, suhu pada ruang. Suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk. Di dalam peti sejuk kurang daripada negatif 5 degree Celsius. Okey, settle. Okey, settle point yang kedua. Okey, kita pergi kepada point yang 3. M lebih kecil. So, cikgu bawa warna hijau. So, M lebih kecil, lebih besar daripada 4,600. Okey. Dengan M ialah gaji bulanan. Gaji bulanan dalam RM bagi Encik Siva. Jadi sekarang ni kita tahulah gaji Encik Siva ni mesti lebih daripada 4,600. So gaji bulanan Encik Siva. Okey, Silva lebih daripada okey, RM 4,600. Okey. So settle untuk soalan contoh 6. Okey, so settle. So kita ada dua lagi contoh yang melibatkan pengiraan lah. Okey, contoh 7. So, dan contoh 8. So, contoh 7 dan contoh 8 cikgu akan sambung dalam part yang ketiga lah. Okey, so kita settle dulu part yang kedua. Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh like, boleh komen dan boleh subscribe. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.